Kahwin ketika belajar atau menikah gantung itu sendiri. Silakan. Kahwin masa belajar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara moderator atas soalan itu baik sekali. Jadi adik-adik muslimin muslimah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ya. Jadi saat kita melangkah kaki ke UiTM Sri Iskandar ini, masa first day saya yakin semua di dekat sini semua ada azam, ada harapan, ada cita untuk berjaya, nak belajar betul-betul dan nak berjaya, nak lulus kemerlang, saya yakin. Dan tak ada seorang pun yang saat pertama kali, hari pertama melangkah kaki ke universiti ini dah ada cita-cita. Mudah-mudahan dapatlah seorang dua kali kat sini, seorang pun jadilah. Tak ada pun seorang yang ada hasrat macam tu, ya. Ke kat sini adakah yang merancang untuk kahwin masa belajar? Ada ke? Ataupun ada yang dah kahwin masa belajar? Ada kat sini? Ada, alhamdulillah. Sudah ada, alhamdulillah. Jadi adik-adik yang muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi kahwin masa belajar ini saya beritahu, ya. Kahwin masa belajar ni dia bukannya tak boleh secara mutlak ataupun boleh secara mutlak. Bukan kata kamu tak boleh kamu belajar, tak boleh semua, tak boleh, haram semua. Bukan macam tu. Dan bukan juga semua mesti kahwin masa belajar, semua mesti, tak boleh macam tu, ya? Bukan macam tu. Sebab kahwin masa belajar ni benda sangat subjektif, dan dia mengikut kondisi ataupun mengikut kemampuan individu masing-masing. Sebab ada setengah orang tu yang mampu kahwin masa belajar, alhamdulillah, teruskan. Mampu tu maksudnya luas, sebab mampu dari segi keuangan, mampu bagaimana menguruskan keuangan. Ini penting ni kalau tentang topik menguruskan keuangan, sangat penting. Saya rasa kita boleh bincangkan kali sebab tajuk sangat panjang. Bagaimana nak urusan keuangan, ini sangat penting untuk tujuan untuk kita membina keluarga kita. Semua ada belajar ataupun yang dah kerja, ya, dapat restu daripada ibu bapa dan kita dapat menguruskan masa. Kalau ada semua ciri-ciri itu, alhamdulillah, tak ada masalah, teruskan, ya. Sebetulnya dalam satu hadis Nabi sebut, ya ma'asyara syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Maksudnya, wahai pemuda, sekiranya kamu ada kemampuan untuk al-ba'ah. Al-ba'ah ni kata ulama untuk menyediakan kemampuan, untuk menyediakan tempat tinggal, menyediakan nafkah. Kata ulama al-ba'ah, ya, falyatazawwaj, maka berkahwinlah kamu. Jadilah kondisi adik semua ni mampu ke untuk sediakan tempat tinggal. Sebab kami masa belajar ni biasanya bagi untuk perempuan tak ada masalah, ya. Tanggungjawab tu kecil, tetapi bagi lelaki ni tanggungjawab sangat besar. Sebabnya segala nafkah, segala keperluan dan segala pekerjaan itu secara automatiknya akan terletak di bahu lelaki. Dalam keadaan kita beasiswa pun ataupun PTPTN pun yang cukup ataupun tak cukup, ya, bagi setengah orang tu yang suka ikut trend, ya. Sebab saya pergi Brunei hari itu, saya bercakap dengan pensyarah sana, dia kata pelajar-pelajar Brunei ni dapat beasiswa yang sangat banyak, dia kata, tapi banyak tak cukup. Sebab apa? Sebab banyak ikut trend. Keluar iPhone 3, nak beli iPhone 3. Baru tak sampai 6 bulan keluar iPhone 4 pula keluar, beli iPhone 4 pula. Tak sampai 6 bulan iPhone 5 pula keluar, beli pula iPhone 5. Tengok iPad pula keluar, beli iPad pula. Jadi kita tak dapat nak menguruskan keuangan kita tu. Supaya mana kita dapat beasiswa kita ataupun pinjaman kita ataupun mak ayah kita yang support. Kalau kita tak dapat urusan keuangan, memang tak jadi, asyik nak ikut trend saja. Maka sebab itulah, ya, adik semua ni yang pihak lelaki ni sangat-sangat penting, ya. Sebab kalau nak kahwin masa belajar ni, tanggungjawabnya sangat besar. Sangat besar. Sebab ramai orang kata, ya, nanti tak kahwin kan takut jadi maksiat, takut buat dosa. Betul, ya. Tak kahwin takut jadi benda tak sepatutnya, jadi pegang tangan, naik motor sekali. Naik motor pula asyik break je. Asyik break je. Kalau ada bump depan, ada bumper depan tu, betul tak break kan? Tapi tak ada bumper pun break juga. Saya mula saya tak faham kenapa orang muda nak break motor, ya. Tapi setiap tahun lepas saya beli motor, ada motor buruk sebiji saya beli. Nak pergi masjid, kerana saya bawa ustazah ikut sekali, ya. Dia bawa ustazah ni mesti tahu kenapa orang break. Mesti tahu kenapa orang break, ya. Ada bumper dan saya break, tak ada bumper pun saya break juga kadang. Saya tahu, ya. Jadi kembali seperti tadi, ya. Jadi ada setengah orang tu dia fikir dia takut buat dosa, takut tak kahwin nanti kan takut buat dosa. Naik motor sekali pegang tangan takut
berlaku benda maksiat, tapi ada semua kena ingat. Kalau kita kahwin dalam keadaan yang tak sedia dengan keadaan yang ilmu tak ada nafkah saja, ya, itu pun berdosa juga sebenarnya. Tak ada ilmu, tak ada nafkah, tak dapat beri nafkah kepada isteri kita, bahkan tak ada beri nafkah, tak dapat beri nafkah kepada anak kita kalau dapat anak nanti, itu pun tak dosa kan itu? Dosa juga, bahkan dosa lebih besar lagi. Kadang-kadang kita memberi mudarat pada orang lain, memberi mudarat pada anak kita, keluarga kita. Jadi sebab itulah adik semuanya, kahwin masa belajar ini ianya mengikut kemampuan, mengikut kondisi individu. Dan antara kita yang tahu kita tidak sama. Ada orang yang mampu, alhamdulillah teruskan. Dan yang tak mampu, dan saya yakin semua kat sini hampir semua yang tak mampu, hampir semua kat sini tak mampu. Tak mampu, tahan dulu, sabar dulu. Ya, sebab kami masa belajar ni ada pro dan ada kontra, ada kebaikan dan ada keburukannya. Yang kebaikan tu Siti, saya tak nak cerita, saya cerita yang buruk je. Nak cerita yang buruk je. Yang baik bukan tak ada juga, ya? Ada juga. Ada setengah orang tu sebab dengan kahwin dah dia dapat fokus belajar. Kalau sebelum kahwin tu dah share Facebook cari pasangan je. Tapi sebab dengan alasan dia kahwin tu, dia tenang sekejap. Dah ada pasangan, tenang sekejap, dapat fokus belajar dia, ya? Kadang sakit kepala, ada orang benci kepada dia, itu sedikit kelebihan lah. Tetapi banyak dalam keadaan yang tak sedia ilmu, tak sedia kewangan ni, berkahwin masa belajar ni banyak keburukannya. Contohnya sebagai contoh, dengan usia muda macam ni, kata ulama'nya, katakan kita dengan usia muda kat sini berapa, rata-rata usia berapa sekarang? 20, 21 je. Dan mungkin ada bawah 20 yang baru masuk. Batuk pula. Jadi kata ulama, dengan usia sangat muda ni apa kata, kalau kita betul-betul fokus untuk menuntut ilmu, kita pergi mengembara ke negara Eropah, pergi mengembara ke Amerika Syarikat, pergi mengembara ke Australia untuk mencari pengalaman dan menuntut ilmu. Kata ulama, itu sangat-sangat bagus usia sangat muda sekarang ni. Sebabnya apabila kita dah kahwin kelak nanti, dah kahwin ada keluarga, untuk kita mengembara, nak cari pengalaman, cari ilmu itu memang susah. Sangat susah. Sebab itulah para ulama ni sangat galakkan untuk kahwin lewat sikit, untuk kita cari pengalaman, cari ilmu terlebih dahulu. Dan Imam Ahmad sendiri pun ada menyebut, dia menggalakkan para pemuda pada masa serupa untuk kahwin lewat sikit dengan tujuan untuk mencari ilmu, maksud belajar terlebih dahulu. Sebabnya kahwin masa belajar ni, saya tengok pengalaman saya lah, ya, ada yang pasangan yang datang untuk ke klinik saya ni untuk buat, yang masih belajar lagi, yang baru tahun 1, tahun 2, datang untuk buat ujian HIV untuk sebelum berkahwin. Perkahwinan tu kena buat ujian HIV tu. Datang buat ujian HIV tu sangat ceria, sangat gembira. Test negatif, alhamdulillah. Negatif, kedua, boleh kahwin, ya. Alhamdulillah, seronok sangat mereka. Lepas tu dah kahwin tu, tak jumpa sekejap, lepas tu 3 bulan tu datang balik. Isteri dah mengandung alhamdulillah. Tetapi mengandung ni bagi seorang perempuan ni, dia memang dapat alah teruk. Ya, orang panggil alah teruk ataupun muntah-muntah teruk. Jadi adik-adik yang perempuan kat sini, kalau tahu kita kelak kahwin nanti muntah tak muntah, tengok mak kita. Sebab dia sangat berkaitan pada keturunan. Kalau mak kita masa mengandung jadi sangat muntah teruk, alah teruk sampai 2 ke 3 kali masuk wad, sampai lembik, sampai tak boleh makan, dan kadang-kadang tu tak boleh bangun suami. Suami ni dekat tu terajang suami. Betul, ya? Tapi Ustazah tak lah, alhamdulillah. Dia nak makin dekat suami pula. Tapi bagi orang alah teruk ni memang tak boleh. Dia suami pun tak boleh bangun suami. Nak masak pun tak boleh, kena makan dah siap dekat kedai. Ya, kalau masak tak boleh, pening kepala, muntah. Jadi kalau dia semua nak tahu kita ni macam mana, tengok pada mak kita macam mana. Mak kita, kakak kita macam mana. Kalau mak kita jadi salah teruk, kakak kita jadi salah teruk, acik masuk wak je masuk mengandung, kita pun besar kita macam tu juga. Tapi kalau mak kita alhamdulillah steady, kakak kita pun steady juga, kita pun macam tu juga, insya-Allah. Ini sama, memang berkaitan pada keturunan. Jadi bila pasangan tadi tu, ya, dah 3 bulan kahwin tu datang tu, belajar lagi dengan isteri teruk muntah. Suami yang tadi ceria mula nak kahwin tu ceria, yang pada awal ceria masa sebelum kahwin tu, lepas kahwin tu dengan isteri muntah teruk, datang macam ni kepala. Dia kata dia 2 hari tak tidur, dia jaga isteri dia. Sedangkan pada esok harinya ada exam, dia 2 ada exam. Isteri dengan muntah teruk, saya kata dia kena masuk wad, tak ada cara lain lah.
Tak masuk buat memang lembik. Kena masuk buat lah. Masuk buat dalam keadaan yang ada peperiksaan, ada exam, tak sempat nak ulang kaji. Dan dari segi sakit suami pun, walaupun dia tak ni, dia sakit juga. Dia jaga isteri dia. Tengok, itu antara keburukan. Dan dia dapat anak pula nanti. Saya tengok banyak pasangan-pasangan yang dah kahwin ya, dapat anak pula nanti. Sebab anak dengan keadaan yang cuaca jerebu sekarang ni, dan dengan banyak jangkitan virus sebagainya, banyak masalah. Dapat cirit-birit, dapat jangkitan semua berparu yang kena masuk wad. Sedangkan minggu depan exam, yang sebab anak masuk wad, kita pun kena masuk wad sekali. Kena teman anak. Takkan nak suruh bunyi apa? Ada bola ke? Ada bola ya. Alhamdulillah, sekarang sangat bagus ya. Jadi bila anak masuk wad, kita tak tinggal macam tu je. Kita pun kena ikut temas sekali. Mak, biasanya mak kena temas sekali anak. Dalam keadaan anak sakit, duduk merengek. Sedangkan esok nak exam, lusa nak exam, bagaimana kita hadapi ya? Dan kadang-kadang bila kita berkahwin dalam keadaan tak sedia. Sebab keluarga ni dia bukannya dia tak nak kita kahwin, tetapi mereka sangat-sangat tahu akan kondisi kita. Dia tengok kita dari kecil lagi sampai besar ya, bagaimana. Dan biasa kita nak kahwin besar belajar ni, biasanya halangannya ialah keluarga. Sebab keluarga sangat-sangat tahu kondisi kita macam mana, kemampuan kita bagaimana, kawan kita bagaimana, dia sangat-sangat tahu ya. Dan biasanya bagi setengah orang tu, dia berkeras nak kahwin juga, paksa nak kahwin ya, dalam keadaan yang tak ada ilmu, tak ada persediaan ni. Dan bila kahwin tu jadi banyak konflik keluarga. Saya jumpa banyak orang konflik keluarga. Dan kadang-kadang tu bila konflik keluarga ni, dah kahwin, dah kerja kelak nanti, kadang-kadang tu keluarga saya mungkit je. Dan ramai juga orang yang masa belajar kahwin ni, jumpa masa dia kata, dia masa kahwin dia kata dia rasa menyesal bila kahwin, dia kata masa belajar. Sebabnya bila kahwin masa belajar dia dapat duit tak cukup, dia buat majlis kecil saja, tak dapat undang ramai orang. Dia kata kalau dah dia kata dia kahwin masa dia kerja nanti ada kemampuan, dia kata dia rasa itu sangat-sangat terbaik, dia kata. Sebabnya boleh undang ramai orang dalam keadaan keluarga suka je. Jadi sebab itulah ni semua saya pesan kali semua ni. Saya yakin semua tak mampu kat sini. Bagi yang mampu tak ada masalah, yang mampu alhamdulillah teruskan, yang mampu. Yang mampu dari segi merusak keuangan, masa, keluarga setuju. Tetapi bagi tak mampu tu, sabar dulu, tahan terlebih dahulu, tuntut ilmu terlebih dahulu, mujahadah terlebih dahulu. Tuntut ilmu agama dan tuntut ilmu rumah tangga terlebih dahulu, mujahadah tahan terlebih dahulu, sehingga kita betul-betul bersedia ya. Bersedia, especially yang kaum Adam ni ya. Kita bersedia, kahwin dan bersedia itu yang terbaik. Sebab pengalaman saya, aku tanya diri sajalah ya. Kalau dia semua baca buku Cinta High Class yang saya karang ya, ada dijual kat TV ni ya. Pengalaman saya, kalau saya kahwin masa belajar, saya dapat bayangkan pasti saya akan menyesal. Kalau saya kahwin masa belajar, saya akan menyesal. Sebabnya dalam keadaan yang tak ada keuangan, mesti akan berlaku banyak konflik dengan keluarga, dengan isteri sebagainya. Dan konflik itu kadang-kadang tu bila dah kerja nanti dia akan membarah yang kecil kalau menjadi besar. Dan sebab itu dah pengalaman saya kahwin dalam keadaan dah kerja, dah ada keuangan, kemampuan dan sebagainya. Saya rasa itu yang terbaik, yang sangat-sangat menguntungkan diri saya sebenarnya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk pertama ni. Wallahu a'lam.